Buku ada belakang bang. Bang, buku belakang tu ada, boleh guna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami segala perkara yang memberi manfaat kepada diri kami, dan manfaatkanlah segala ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma amin. Amma ba'd. Yang dirahmati Surah Jatuh Surah An-Nur, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta sahabat-sahabat yang bersama dengan kita melalui kuliah online pada malam yang diberkati Allah Taala ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita banyak bersyukur pada Allah kerana pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk mendapat mendirikan salat maghrib dalam keadaan berjemaah, dan Allah Ta'ala izinkan kita untuk dapat duduk, dapat mendengar majlis ilmu. Kesyukuran yang tinggi dipanjatkan buat Allah kerana pada saat ini Allah jaga kita, Allah pelihara isteri dan anak-anak kita, Allah Ta'ala pelihara masyarakat kita. InsyaAllah mudah-mudahan di tempat kita ini daripada segala perkara yang tidak baik. Dan kita terus berdoa moga-moga Allah SWT terus memelihara kita, menyelamatkan kita daripada segala perkara yang tak baik. Dalam masa yang sama kita sangat-sangat mengharapkan agar Allah Ta'ala mengangkat keseluruhannya bala bencana yang datang menimpa negara kita. Mudah-mudahan umat Islam akan kembali dapat ke rumah Allah SWT secara seperti sedia kala. Yang keadaan sekarang ini, bila kita lihat, kita sayu bila lalu rumah-rumah Allah, kita nampak situasi yang tidak semeriah dulu. Jadi hanya beberapa orang sahaja yang dapat hadir ke rumah Allah SWT. Kemudian kita risau juga, kita bila makin lama makin jauh dengan masjid, dengan surau, dengan majlis ilmu. Anak-anak kita pun dah tak jejak rumah Allah SWT. Kita risau. Walaupun demikian, kita berterusanlah memohon agar Allah SWT angkat wabak ini, dan Allah Ta'ala kembalikan kita ke rumah Allah SWT. Jiwa orang mukmin itu hatinya sentiasa dekat dengan rumah Allah. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di antara ciri-ciri orang yang insya-Allah mendapat lindungan Allah pada hari kiamat kelak ialah hamba-hamba Allah yang hatinya, jiwanya sentiasa bergantung dengan rumah Allah SWT. Jadi kerinduan kita ke rumah Allah, mudah-mudahan akan Allah SWT izinkan kita kembali ke rumahnya sepenuhnya. Sahabat-sahabat kita yang lain yang juga rindukan rumah Allah,
Mudah-mudahan dapat kembali ke rumah Allah SWT seperti sedia kala. Sebelum kita dah ambil kembali pulang kepada Allah, kita ingin merasakan nikmat untuk sentiasa duduk di dalam rumah Allah SWT. Sedikit pesanan jugalah kepada semua pihak, sahabat-sahabat yang terlibat dalam menguruskan jadual dekat surau ataupun masjid. Yang tempat kita ni hanya beberapa orang sahaja. Jadi kalau boleh, kalau kata kuota yang diberikan tempat kita ni 6 tu, kalau boleh kita pastikanlah ada 6 orang tu, insya-Allah kita penuhkan. Rugi kalau kita tak penuh. Kalau tak dapat datang, mungkin boleh bagi tahu kawan-kawan kita. Ramai yang nak datang sebenarnya, tapi nak datang jadi tak berani nak datang, takut dah penuh. Dia mungkin boleh buat jadual ke penggiliran ke, mungkin terutamanya waktu-waktu yang sepatutnya kena ada lah. Semua waktu solat sepatutnya kena ada, jadi memang tanggungjawab kita lah. Jangan langsung surau kita kosong, tak ada orang. Yang penting walaupun sedikit orang yang dapat hadir, kita hadirkan jugalah, usahakan untuk penuh. Jadi pesanan juga yang berada di rumah, yang solat berjemaah di rumah, sahabat-sahabat yang ikuti online ni, wahai para ayah yang lihat kuliah ini, kita berpesan, saya berpesan pada diri saya dan ayah-ayah yang di luar sana. Ayah-ayah pastikanlah solat awal waktu. Ayah bertanggungjawab dekat rumah untuk disiplinkan diri dan anak-anak, isteri dan anak-anak untuk solat awal waktu. Kalau bapa dia lewat-lewatkan solat, macam mana anak dia nak solat awal waktu? Jadi kita yang duduk di rumah ni, terutamanya kawan-kawan yang work from home juga, sentiasa duduk dalam rumah, sepatutnya tiba waktu masuk je waktu solat, dengar je azan, kita tinggal lah waktu zuhur tu, waktu lunch tu, waktu asar tu, terus ambil wudu, ajak anak isteri semayang jemaah. Kalau tak dapat datang surau, bukan jadi satu alasan untuk tidak solat awal waktu. Tanggungjawab wahai ayah sekalian. Kita pesan yang tengok TV, tengok rakaman ataupun online kita ni, nak bagi tahu wahai ayah yang tak dapat datang ke rumah Allah, tak boleh datang ke masjid, ke surau. Para suami, kalian, kita semua bertanggungjawab. Tiba je, dengar je laungan azan, ataupun sepatutnya sebelum tu lagi, ajak isteri dan anak-anak duduklah dalam kawasan mana dalam rumah yang bersih, yang elok tu, duduk solat berjemaah. Jangan sekali ayah seorang solat seorang-seorang, isteri solat seorang-seorang, anak solat berterabur. Jangan. Eloknya kita sentiasa jaga. Kita dah lah tak dapat datang masjid surau, kemudian kat rumah pun kita lewat-lewatkan solat. Wahai para ibu, kalian juga bertanggungjawab untuk sedarkan anak-anak, untuk siapkan anak-anak untuk bersiap sedia solat awal waktu, on time, berjemaah. Kemudian kita nak kempen juga, sepatutnya musim PKP ni, PKPB ke, PKPD ke, mana musim kita, sepatutnya bila mana lepas solat tu kita ambil masa untuk baca Quran dengan anak-anak, bertadarus. InsyaAllah kalau sungguh-sungguh kita boleh khatam berulang kali, khatam Quran kalau kena cara. Tapi kena disiplin lah tuan-tuan. Lepas solat je, siap sedia dah ada Quran dekat kita tu, bagi anak seorang satu, pakat-pakat baca seorang semuka. Anak-anak yang boleh mengaji, boleh baca satu page tu, bagi dia, tak pun separuh. Jadi ayah berperanan. Kemudian kalau ayah boleh baca sikit tafsir, terjemahan sikit, baca hadis sikit kepada anak dan isteri, itu satu perkara yang sangat baik untuk kita pesan, khususnya dalam tempoh ujian Allah Ta'ala ni. Bila mana kita jauh dengan rumah Allah, kita risau, hati kita pun tidak dikuatkan dengan iman. Jadi sepatutnya kita perlu membina keimanan di rumah kita, menjadikan rumah kita tempat kita beruzlah, beribadah kepada Allah SWT. Ini kita rasa penting untuk pesan kepada masyarakat, kerana kita takut terpengaruh. Sekarang ni isu besar yang dibangkitkan ialah dalam rumah ni kadang-kadang jadi mengarut sebab tengok TV, tengok movie, layan handphone, tengok cerita pelik-pelik. Jadi maksiat makin berat. Kita tengok cerita macam-macam. Tu tak campur lagi isu politik yang macam-macam ni tuan-tuan. Jadi dunia sekarang dalam keadaan ujian COVID tu satu hal, kemudian ujian menguruskan kehidupan. Tu tak tengok lagi orang susah nak dapat makan dan sebagainya. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua, insya-Allah Ta'ala. Baik, sedikit peringatan untuk hamba Allah bercakap depan ni dan jemaah yang saya kasihi. Malam ini insya-Allah kita meneruskan siri kita menelusuri doa dan zikir Nabi SAW sebagai bekal kita dalam kehidupan ini sebelum kita kembali pulang bertemu dengan Allah pencipta kita. Mudah-mudahan dengan berpegang teguh dengan amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW ini menjadikan kita orang yang dekat dengan Allah
dengan jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah malam ini kita sambung pada hadis yang seterusnya dalam perbincangan dalam kitab Hisnul Muslim kita ini, masih lagi berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan berzikir, kelebihan berdoa kepada Allah. InsyaAllah hari ini kita sambung hadis pada muka surat yang ada XXV tu ataupun 25 tu ya. Selepas hadis yaqulullah ta'ala tu, hadis la yazalu lisanuka, jumpa tak page tu, hadis la yazalu lisanuka, jumpa dia belum masuk lagi muka surat yang betul, dia XXV tu. Nanti insyaAllah akan jumpa bang ya. Baik, sebab di peringkat awal penulis kitab kita ni, Syekh Dr. Said Wahab Al-Qahtani, dia belum memulakan lagi doa dan zikir yang baru dikira muka surat 1, 2, 3 tu, dia mulakan dengan nombor Roman ya. Jadi insya-Allah kita akan bacakan hadis ini, tinggal beberapa hadis lagi yang menyebut tentang kelebihan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya bacakan hadis yang pertama yang boleh kita baca pada malam ini, ialah disebut di sini daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dituntutkan Islam telah banyak ke atas saya, maka khabarkanlah kepada saya sesuatu yang boleh saya berpegang dengannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, dengan maksud sentiasalah basahi lidahmu dengan menyebut nama Allah. Baik, hadis ni pendek saja. Saya suka nak bacakan matan asal hadis ini daripada kitab asal Hisnul Muslim ini. Penulis kitab kita ni Syekh Dr. Said Wahab Al-Qahtani, dia menyebut di dalam hadis yang kita bicarakan ini, dipetik matan hadis, an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih, qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, wa hadha lafzu Tirmizi. Nah, satu lagi hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah pula disebut dengan an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna syara'i'al islami qad kathurat alayya fa anbi'ni minha bi syai'in atashabbathu bih, qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Untuk rekod tuan-tuan, hadis yang kedua ini riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis pertama tadi riwayat Imam Tirmizi, hadis yang kedua riwayat Imam Ibnu Majah. Kedua-dua hadis ini ulama meletakkan statusnya sahih. Baik, apa maksudnya? Daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Busrin, Abdullah bin Busrin Al-Mazini, nama penuh dia, min Mazin bin Mansur, yukanna Aba Busrin. Abdullah ini tuan-tuan, dia adalah sahabat Nabi, lahu suhbah. Tuan-tuan, sahabat ni kita berkenalan sedikit dengan dia. Sahabat Nabi ini tuan-tuan, dia meninggal dunia di bumi Syam, di sebelah Syria sana, pada tahun 80 Hijriyah. Ketika itu umurnya 94 tahun. Dan dia adalah sahabat Nabi yang paling akhir meninggal di bumi Syam, yakni di Hims, di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga dalam kitab Al-Isti'ab dan kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah bahawa Abdullah ibn Busrin ini juga adalah merupakan di kalangan sahabat Nabi yang sempat solat dua kiblat dengan Rasulullah SAW. Mimman sallal qiblatain. Ada satu cerita tapi cerita tu panjang. Baik, poin kita nak tengok dalam hadis tadi. Cuma tadi kita berkenalan sikit dengan sahabat yang riwayat hadis. Namanya Abdullah bin Busrin. Baik, Abdullah bin Busrin dia menyatakan kepada kita bahawa satu hari ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Ada ceritakan riwayat lain menyatakan lelaki yang datang ni orang yang dah berumur, dah tak larat nak ibadat. Mengadu kepada Rasulullah SAW, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ni ataupun amalan-amalan fardu, perkara-perkara yang perlu dibuat di dalam Islam banyak
banyak dah ke atas aku, qad kasurat alayya. Lalu dia kata, ada tak Rasulullah kalau boleh khabarkan kepada aku satu amalan yang aku nak berpegang dengannya, amalan yang maksudnya dia boleh buat, doable yang boleh buat, agaknya macam tak nak berat sangat, lebih kurang begitu, yang aku nak pegang dengan dia. Baik, sahabat ni datang kepada Nabi, dia mengadu bahawa syariat Islam ni, amalan-amalan dalam Islam dah berat ke atas dia, maksudnya dia macam tak larat nak buat, macam tu. Dan dia tanya Nabi, ada tak satu amalan yang aku boleh pegang dengan amalan ni dalam keadaan aku berumur macam ni. Baik, lalu Nabi pesan sikit je tuan-tuan. Nabi pesan, Nabi kata, la yazalu lisanuka, sentiasalah lidah kamu. Baik, lisan, orang Melayu pun dah pandai sebut lisan, ujian lisan, ya. Musim PKPB ni, anak-anak ada ujian lisan banyak depan depan handphone, depan laptop, saya dah tengok, ya. Guna Google Meet, Zoom, macam-macam, ya. Nabi kata, sentiasalah lidahmu, lisanuka, lidahmu buat apa? Ratban, basah, min zikrillah, basah dengan mengingati Allah, basah dengan menyebut Allah. Mudah fahamnya, Nabi kata, kamu sentiasakanlah lidah kamu ni zikir kepada Allah SWT. Artinya Nabi nak jawab, tadi amalan banyak yang kamu sebut tadi, tak larat nak buat banyak, tapi aku nak bagi satu amalan yang semua orang boleh buat, ya? Orang tua boleh buat, orang muda boleh buat, budak boleh buat, ya? Orang sibuk boleh buat, orang tak sibuk lebih lagi lah, ya? Lelaki ke perempuan, ayah ke ibu, anak ke bapa ke mak, semua orang boleh buat amalan ini. Simple je, iaitulah sentiasalah basahkan lidahmu dengan menyebut Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, hadis ini kita tengok macam mana ulama menghuraikan perkara ini dengan lebih lanjut. Cuba kita perhatikan di dalam huraian kepada kitab kita ini, Syekh Dr. Sa'id dalam kitab dia Ithaful Muslim, syarah kepada Hisnul Muslim, dia huraikan perkataan la yazalu lisanuka ratban. Apa maksud kata-kata Nabi yang Nabi kata sentiasakanlah basah lidahmu dengan sebut Allah SWT. Kata Syekh, iaitulah dengan cara munsyaghilan bi zikrillah, kamu sibukkan diri kamu dengan ingat Allah. Bila selalu sibuk diri kita dengan ingat Allah, lidah kita sentiasa sebut zikir-zikir yang Nabi ajar, artinya insya-Allah lidah kita ni dalam keadaan basah, dia tu tak sempat nak kering, duk teringat pada Allah SWT. Baik tuan-tuan dan dikasihi dan dirahmati Allah SWT, kita cuba perhatikan lagi, ya. Kata para alim ulama, ya, dia sebut, dia kata perkataan basah ni disebut oleh seorang alim namanya Al-Imam Al-Mubarakfuri, ya, di dalam syarah kepada Tuhfatul Ahwazi, kitab yang mensyarahkan Sunan At-Tirmizi. Tadi hadis tadi kan riwayat Imam Tirmizi, ada satu kitab namanya Tuhfatul Ahwazi. Tuan-tuan, dia hurai, Syekh Mubarakfuri dia kata, ay tariyan mushtaghilan qaribal ahdi minhu wa huwa kinayatun 'anil mudawamati 'ala dzikri. Yang dimaksudkan basah tadi, basah lidah ni ialah lidah kita ni lembut, sibukkan dirinya sentiasa untuk mengulang-ulang zikir kepada Allah. Dia kata Nabi buat perumpamaan lidah basah tadi sebagai kinayah, sebagai kiasan kepada mudawamah ala zikir, lidah tak henti-henti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam doa-doa Nabi yang akan kita belajar nanti sikit sebanyak, saya pernah kongsikan juga kepada para jemaah, Nabi SAW ajar kita mula celik mata kita bangun tidur sampai nak tidur balik, banyak zikir-zikir yang Nabi ajar, ya. Jadi kalau kita buat setiap step amalan-amalan yang Nabi buat ni, insya-Allah lidah kita tu sentiasa berterusan zikir kepada Allah SWT. Kalau paling-paling tak reti pun, kita pegang satu hadis Nabi, kita pesan malam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita tak pandai zikir banyak-banyak pun, ada satu hadis Nabi, hadis yang sahih, Nabi sebut ahabbul kalami ilallah arba'.
Ahabbul kalam, perkataan yang paling dicintai Allah ada 4 patah. Ini semua orang boleh buat. Hadis ini sahih. Iaitulah Nabi sebut ahabbul kalami ilallahi arba'. Ya, perkataan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ni siapa kata tak boleh buat? Semua orang boleh buat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Kemudian Nabi kata lagi la yadurru bi ayyihinna bada'ta. Tak ada masalah engkau nak start yang mana dulu. Kalau kita ikut step, kita kena sebut subhanallah dulu, alhamdulillah dulu kan. Kalau kita nak start dulu Allahu akbar dulu pun tak ada masalah. Terbalik itu. Dalam hadis ni sebut. Ulama kata ertinya Nabi nak bagi senang kat kita sebenarnya. Kalau tak ikut turutan pun boleh buat. Sebutlah kat mana. Yang penting kau ulang-ulang. Ini dipanggil zikir mutlak. Bila-bila masa boleh sebut. Adapun kalau ikut step-step dalam kehidupan kita, macam kita kata tadi, celik mata aja kita akan kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian masuk tandas kita akan sebut bacaan doa masuk tandas, ya. Doa masuk tandas, kemudian doa keluar tandas. Kemudian kita nak pergi ke masjid, ke surau, melangkah kaki keluar daripada rumah, kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ibu ayah yang masuk ke masjid, ke surau, sebelum melangkah masuk, jangan lupa baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Jak lagi nak keluar, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kejap lagi nak masuk dalam rumah, bismillah, masuk dalam rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Kejap lagi lepas tu nak makan nasi, kita akan baca bismillah dengan doa makan kita. Kemudian sebelum kita tidur, kita baca lagi zikir-zikir 3 qul, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul bin nas, baca qul ya ayyuhal kafirun. Juga dalam satu riwayat Nabi kata untuk selamat diri kamu daripada syirik, sesiapa yang baca qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur, Allah selamatkan dia daripada terkena penyakit syirik kepada Allah. Baca ayatul kursi, maka berulanglah hidup dia setiap hari, rutin dia dengan amalan-amalan tersebut. Kalau naik kenderaan, baca pula bacaan doa naik kenderaan. Masuk pasar pun Nabi ajar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun zikir secara umumnya kita sebutkan tadi, kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi lidah kita akan sentiasa basah ingat Allah Subhanahu taala. Itu tujuan Nabi sebut supaya kita sentiasa dalam keadaan ingat Allah. Kata penulis kita ni lagi, hadis ini menunjukkan bahawa bayanu li'azimi fadli zikri 'alal wajhil mubin. Ya. Menunjukkan kepada kita bahawa amalan zikir ini satu amalan yang besar. Oleh sebab itulah Nabi kata, kamu bila ditanya oleh Rasulullah SAW, sahabat Nabi tanya kepada Nabi, satu amalan yang aku atashabbasu bihi, aku nak pegang beramal dengan dia. Nabi bagi satu kaedah umum. Nabi kata, basahkan lidah kamu dengan ingat Allah. Tuan-tuan, ulama kata bila perhati hadis ini menunjukkan amalan zikir itu sebenarnya satu amalan yang besar, sekalipun kalau kamu perhatikan annahu amalun yasirun jiddan, ia amalan yang simple, very simple, sikit je, mudah je. Dia bergerak kat mulut je. Artinya tak perlu tulang 4 kerat pun. Kalau semayang kena bangkit, bangun, sebagainya tuan. Puasa kena tahan diri, pergi kalau nak buat haji kena keluar kereta lagi, kena kita guna tenaga. Zakat kena keluar kata. Tapi zikir ni duduk saja gitu je. Jadi amalan ni besar. Dia kata amalun yasirun jiddan, amalan very simple tetapi ganjaran dia besar, seperti mana yang kita pernah sebut dalam perbincangan yang lalu, beberapa kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Antara lain, sama-sama itu penulis kita ni dia bawakan satu hadis yang menunjukkan Nabi sangat-sangat meletakkan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berzikir ni. Ada satu ketika Nabi dan para sahabat lalu satu kawasan, ada bukit bukau. Kemudian Nabi kata kepada sahabat-sahabat, Nabi kata sabaqal mufarridun. Nabi kata telah terkehadapanlah orang-orang al-mufarridun. Ya. Lalu sahabat Nabi pun pelik. Tiba-tiba kenapa Nabi sebut macam tu? Qalu, sahabat Nabi pun tanya, ya Rasulullah, wamal mufarridun? Siapa dia orang yang kau isytiharkan al-mufarridun ni tadi ya Rasulullah? Nabi kata telah terkehadapan
Ada satu grup, satu golongan manusia, masa kita lalu jalan ni, Nabi kata, satu kelompok manusia, mereka ni sangat terhadap-hadapan. Nabi bagi satu gambaran yang hebat kepada kumpulan ni. Sahabat pun tanya, siapakah mereka ini ya Rasulullah? Nabi pun kata, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Orang yang aku maksudkan ini ialah orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang banyak ingat Allah. Disebut az-zakirun. Zakir, seorang yang berzikir. Kalau banyak, dia panggil zakirun. Dia plural, dia kata jamak. Kalau orang perempuan, zakirat. Ya? Orang perempuan yang berzikir banyak, di kalangan orang perempuan sebut az-zakirat. Dan hadis ini Nabi spesifik, Nabi kata bukan zikir macam tu je tak, tapi zikir dia zikir dengan zikir yang banyak. Tuan-tuan, jadi para alim ulama mengatakan bahawa difahami daripada hadis ini, sesungguhnya orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak ini, kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Tuan-tuan, takkan basah lidah orang tu, melainkan mesti mulut dia banyak sebut Allah SWT. Jadi betul lah pesan Nabi, simple je. Nabi kata, kamu kalau nak pegang satu amalan yang hebat, sentiasa basahkan lidahmu dengan zikrullah. Termasuk juga dengan zikir ialah baca Al-Quran Karim. Tuan-tuan, musim PKPB ni kita nak pesan kepada semua ayah semua, pastikan anak-anak baca Quran selalu. Lepas solat ambil Quran, lepas solat ambil Quran. Zikir, antara zikir yang besar adalah baca Al-Quran Karim. Kemudian zikir pagi dan petang, zikir maksurat tu. Sekurang-kurangnya jangan lepas mulut kita baca. Pagi hari 3 kul mesti habis, ayat kursi mesti habis, petang mesti habis. Ini banyak kali kita pesan. Dalam duk pesan tu pun kan diri kita ni hok cakap ni pun lupa juga tuan. Banyak zikir pagi dan petang dalam maksurat tu pun kita tengok. Yang senang-senang pun patutnya kita kena bagi habis. Terutamanya situasi zaman sekarang ni, musim-musim yang sangat kita terdedah kepada mara bahaya. Bacaan a'udzu bikalimatillahi tammat, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan semua tu ada dalam kitab kita ni, tuan-tuan. Baik. Itu satu hadis yang kita nak sebutkan kepada tuan-tuan yang dikasihi. Baik, kita masuk satu lagi hadis yang lain. Huraian tadi agak panjang, so kita ringkaskan. Kemudian satu hadis yang seterusnya, muka surat sebelah, Nabi SAW sebut, ya, dalam satu hadis, saya bacakan terus daripada matan dia. Qala Muhammad bin Ka'b al-Qurazi, sami'tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Baik tuan-tuan, ya, hadis ni pun selalu kita dengar. Diceritakan daripada Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dia kata, aku pernah dengar sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, sebelum saya sebut hadis, kebetulan kitab ni dia perkenalkan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Kita perkenalan sikit dengan sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud ni siapa tuan-tuan? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini tuan-tuan, dia sahabat Nabi yang famous, yang masyhur, ya. Dia orang alim, disebut faqihul ummah, ya. Nama dia digelar dengan Abu Abdurrahman al-Huzali. Kana minas sabiqin al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud ini di kalangan sahabat Nabi yang awal juga masuk Islam. Dia syahida Badran, pernah terlibat dalam peperangan Badar, dan terlibat dengan 2 hijrah, wa hajar al-hijratain, ya. Hijrah Habsyah dengan hijrah Madinah, tuan-tuan. Dan dia ada sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat rapat dengan Nabi. Dan dia juga sahabat yang selalu pegang selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul na'li li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yalbasuhu iyyaha idza qam. Sahabat Nabi yang berkhidmat dengan Nabi, selalu bawa, ya, selipar Nabi bagi Nabi pakai. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, banyak cerita tentang dia, tuan-tuan. Dia meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di Madinah dalam kitab Syiar A'lamun Nubala. Abdullah bin Mas'ud ini antara sahabat-sahabat Nabi yang namanya Abdullah ni, tuan-tuan. Ada beberapa Abdullah lagi yang masyhur. Selalu kita dengar Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, termasuk sekali Abdullah bin Mas'ud. Ini nama-nama Abdullah
Kalau kita belajar hadis, kita belajar tafsir, selalu kita akan jumpa. Dia panggil Abadillah, sahabat-sahabat Nabi yang nama Abdullah ini alim, yang dekat dengan Nabi SAW, dan mereka ini orang-orang yang berjasa besar dalam agama Allah Ta'ala. Ceritanya Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan hadis ni. Itulah hadis berkaitan dengan kelebihan zikir dan kelebihan baca ayat-ayat Allah, baca kitab Allah SWT. Dia kata bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi sebut sesiapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebajikan. Selalu dengar hadis ni kan, musim bulan puasa selalu dengar ya. Dan satu kebajikan pahalanya 10 kali ganda. Baik. Kemudian Nabi kata, aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf. Nabi tak kata alif lam mim itu satu huruf. Tetapi Nabi sebut alif tu satu, lam tu satu, mim tu satu. Dan setiap satu tu kali dengan 10. Allahu Akbar. Besar ke tak besar tuan-tuan? Ini semua nak motivate, nak tasjid, orang kata, bagi motivasi bagi kita untuk kita gerak sebanyak mungkin pahala dengan cara baca ayat Quranul Karim. Baca alif lam mim sahaja, kita sekali lalu macam tu, kita boleh dapat 30. Tu tak sama lagi zalikal kitabul la raiba fih. Kalau rajin bilang lah. Tapi bukan kita nak kerja bilang tu tak. Allah Taala lebih maha mengetahui. Cumanya nak bagi satu semangat kepada kita, sesungguhnya beramal dengan membaca Al-Quran, zikir juga termasuk di antara zikir membaca Al-Quran Karim, perkara yang sangat besar. Jadi saya suka ulang-ulang tuan-tuan, kalau setiap kali lepas solat kita ambil Quran, kita baca satu page tu, Allahu Akbar, punya banyak kebaikan kat situ. Kemudian saya ada terbaca satu tulisan orang alim. Dia kata, kamu boleh lihat hidup kamu ni dari sudut keberkatan, cuba kamu try test tengok. Dengan cara, kalau satu hari kamu baca Quran banyak ni, kamu akan dapat rasa keberkatan daripada Allah. Ada seorang alim tu, dia kata, dia belajar ilmu hadis ya. Dia kata, kalau satu hari tu aku baca banyak ni, dan aku tambah lagi bacaan hizib aku, tambahan bilangan bacaan Al-Quran, ayat-ayat, aku dapati bahawa Allah mempermudahkan aku lagi untuk baca kitab lagi, untuk baca hadis lagi banyak. Tuan-tuan, terus saya cakap pengalaman peribadi pun, saya pun sejak duduk dekat rumah ni, peluang nak baca Quran tu lagi banyak bila baca dengan anak-anak sebagainya. Saya rasa dulu saya kerja masuk KL, ulang-alik kena lewat sampai rumah malam sebagainya. Nak baca kitab tu untuk bacaan diri sendiri kan, selain kita menyampaikan untuk bacaan diri sendiri, saya rasa agak payah. Tapi sekarang ni bila kita baca lagi banyak Al-Quran Karim, kita rasa Allah buka lagi banyak masa untuk saya telah kitab, baca kitab kisah-kisah dalam Al-Quran, baca buku-buku sahabat-sahabat yang jual berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Rasa banyak dapat baca ya. Tapi jangan banyak baca Facebook. Baca Facebook ni kadang tak guna tak. Baca sikit-sikit, baca ambil yang ada manfaat. Cari buku-buku, kita konsisten baca, setiap hari baca satu muka surat, kita akan ambil. Dengan cara bila mana kita baca Quran, lagi banyak kita baca Quran, kita terasa Allah buka lagi banyak barakah, boleh buat benda lain lagi banyak, bermanfaat. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat. Ya. Selain dapat kelebihan dengan yang Nabi sebut dalam hadis ni, tuan-tuan, alif lam mim sekali baca boleh 30. Kalau boleh baca satu page tu lagi banyak, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim pun kalau bilang berapa banyak huruf-huruf yang ada dekat situ. Ini semuanya untuk bagi semangat kepada kita supaya rajin berzikir, membaca Al-Quran Karim. Baik para jemaah dikasihi dan dirahmati Allah, kata Al-Imam Nawawi menghuraikan tentang maksud mendapat satu kebaikan, falahu bihi hasanah. Al-Imam qala al-Imam Nawawi rahmatullah, dia kata al-hasanatu fid dunya annaha al-ibadah wal afiyah wa fil akhirah al-jannah wal maghfirah wa qila al-hasanah ta'ummu dunya wal akhirah. Imam Nawawi kata, apa yang Nabi katakan, sesiapa yang baca kitab Allah dia akan dapat ganjaran kebaikan, hasanah. Yang dimaksudkan dengan hasanah ni, kata Imam Nawawi, kalau hasanah di dunia ialah Allah taufikkan kamu untuk kamu beribadah, dan Allah taufikkan kamu mendapat keselamatan, kesejahteraan daripada segala perkara yang tak baik, dari sudut penyakit hati ke ataupun penyakit yang kena fizikal tubuh badan. Tuan-tuan, baca Quran barakah, baca Quran syifa, penyembuh daripada segala penyakit. Dia pendinding daripada segala penyakit. Baik tuan-tuan yang dikasihi, kata Imam Nawawi, bila kamu baca Quran, kamu dapat hasanah dengan zikir bacaan Al-Quran ni. Kamu dapat kebaikan yang dimaksudkan tadi, kamu Allah dorongkan kamu untuk beribadah. Lagi kuat kita baca Quran, insya-Allah orang yang baca Quran dia akan jaga waktu solat.
orang baca Quran dia akan jaga akhlak dia. Orang baca Quran dia akan jaga banyak benda dalam hidup dia. Jadi lagi banyak, the more dia baca, ya, lagi banyak pahala, kebaikan ataupun taufik untuk melakukan ibadah, kemudian dia dapat afiah. Imam Nawawi kata dapat dua untuk di dunia, ibadah dengan afiah. Adapun hasanah di akhirat, apa dia? Iaitulah al-jannah dengan al-maghfirah. Dapat syurga dan dapat pengampunan. Ini kelebihan baca Quran dengan dirujuk di sini dalam perkara yang dikatakan di sini sebagai semangat orang yang baca Quran. Nabi kata, aku tak kata baca alif lam mim tu dikira satu huruf, tapi dipecahkan dia alif lam mim satu-satu tu membawa ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, langsung waktu dah? Sikit belum lagi. Baik, saya bacakan apa yang dinyatakan di dalam pengajaran hadis ini. Kata Syekh Dr. Said, dia kata hadis ini menunjukkan fihi bayanun li si'ati rahmatillah, menunjukkan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Subhanallah, untuk luasnya rahmat Allah. Bahkan Allah boleh gandakan lagi baca ganjaran tadi, yudha'iful hasanah ila ashri amsalihah. Satu kebaikan Allah gandakan jadi 10. Tuan-tuan, mana kita pergi mana-mana tempat, tuan-tuan, orang nak bagi 10 kali gandaan, nak dapat 10 bulan bonus bukan senang, tuan-tuan. Jarang-jarang. Musim Covid ni lagi teruk. Saya kerja dekat bank. Jadi biasanya orang awal-awal tahun depan ni pakat tunggu bonus. Tahun depan ni tak tahulah, bila mari main Covid ni, bank pun naik pening kepala. Tuan-tuan. Ya. Sekarang ni tuan-tuan, orang kata apa, kesusahan adalah perkara real, perkara benar. Orang susah hidup. Tetapi Allah Maha Kaya. Musim apa pun Allah Ta'ala tak pernah kekurangan dari sudut ganjaran pahala dia. Luas pahala Allah SWT. Berapa banyak manusia atas muka bumi ni, Allah Ta'ala boleh bagi ganjaran pahala besar. Ya tuan-tuan, disebut dalam Al-Quran Karim surah Al-An'am, firman Allah, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihah. Siapa yang datangkan satu kebaikan, Allah akan bagi 10 kali gandaan kebaikan untuk perkara tadi. Banyak kita jumpa macam ni kan tuan-tuan. Kan kita belajar, kalau siapa yang selawat dekat Nabi, man salla alayya salatan, siapa selawat dekat Nabi sekali, Nabi kata selawat kataku sekali, Allah bagi ganjaran pahala asyra, 10 kali ganda. Tu standard dia. Bahkan Allah boleh ganda berkali-kali ganda, ya? Beratus-ratus kali ganda di sisi Allah SWT. Adapun orang yang buat tak elok, wa man jaa bisayyi'ah, siapa yang buat jahat, fala yujza illa mislaha, Allah tak balas melainkan satu tu je, ya. Wa hum la yuzlamun, Allah tak zalim. Subhanallah. Maha baik semua Allah Ta'ala. Buat baik satu, ganda 10 kali. Buat jahat, satu tu je dapat. Masya-Allah, subhanallah. Kemudian perkara kedua yang disebut di sini, hadis ini al-hassu 'alal izdiyad min tilawatil Quran. Hadis ini menggesa kita, bagi semangat kepada kita supaya menambahkan bacaan Al-Quran Karim. Ni saya suka banyak kali duduk ulang time orang duduk dalam rumah ni, orang banyak tak keluar ni, sepatutnya lagi banyak baca Quran boleh baca. Alangkah malangnya kalau lagi lama duduk dalam rumah, Quran berabuk tak pernah pegang. Alangkah malangnya tak boleh keluar rumah dalam keadaan kita takut kepada banyak bala bencana di luar sana, mara bahaya yang tak nampak ni. Dalam keadaan orang duk gerun ni pun, ya bang, orang tak rasa takut apa. Maksudnya takut dekat luar, tapi duduk dalam rumah still tak ada perbuatan hamba yang takut kepada Allah SWT. Kalau dia takut, lagi banyak dia baca Quran, lagi banyak dia bekal diri dia, lagi banyak dia zikir, lagi banyak dia perhati anak bini dia. Jangan duduk benda mengarut. Kita takut tuan-tuan, sangat takut, sangat risau. Bila mana orang banyak duduk dalam rumah, dia jadi boring, tak tahu nak buat apa. Setengah orang cakap, ustaz saya tak tahu nak buat apa. Dia duduk melayari internet, duduk tengok benda merapu, kemudian duduk tengok lepas habis satu movie. Rumah dia terutama yang ada kelebihan mewah dalam rumah, dia boleh tengok, pasang macam-macam sistem kat rumah, TV dia besar-besar, ya, TV, internet, segala benda boleh tengok tuan-tuan, sampai semayang subuh tak ke mana, ya. Anak dia bagi seorang satu gadget, pakat habis. Yang ni ujian, tak kira siapa tuan-tuan, sangat takut. Kalau ayah tak display dalam rumah tangga dia, pakai semayang pun lambat, Quran tak pegang, tuan-tuan, anak perhati kita. Saya tu tuan, antara benda yang saya rasa musim duduk terpangkat dalam rumah ni ialah, kalau kita silap sikit cakap ke, kita buat perbuatan tak elok ke, cakap tak baik ke dekat anak, dekat isteri,
anak kita yang kecil-kecil itu dia tangkap habis bapak dia cakap apa. Kejap lagi dia cakap boleh, kita heran, mana benda ni kan. Dulu kita boleh kata dia pergi taskar pergi, tadi kala ni duduk dalam rumah dengan kita ni, hari-hari dia tengok bapak dia. Kalau bapak dia duduk main telefon tak habis-habis, anak pun duduk request tu. Sehari dia tak dapat, dia tantrum, dia bergaduh, dia mengamuk, tuan-tuan. Ya. Ujian akhir zaman ni, Allahu Akbar. Memang takut sebenarnya. Kalau kita duduk terpangkap, sepatutnya kita takut pada Allah SWT, banyakkan berdoa, berzikir, baca Quran, tapi kita tak buat. Itu kita risau. Hadis-hadis Nabi yang kita baca ni sepatutnya kita pegang dia, kerana Nabi bagi satu motivasi bagi kita. Kalau baca 3 patah tu dapat 30 kali gandaan ganjaran pahala. Macam mana sepatutnya kalau kita baca lagi banyak kita baca, lagi besar ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini antara benda yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Baik, saya ambil hadis yang terakhir sebelum kita berhenti. Kalau masuk tu orang beri syarat. Baik, hadis yang terakhir boleh kita ambil pada malam ni. Satu hadis Nabi yang ni agak panjang, tapi saya bacakan dulu mana sempat. Satu hadis Nabi SAW masih lagi bercerita tentang Nabi bagi tasjih, bagi motivasi supaya kita banyak berzikir, sama ada zikir bacaan, zikir-zikir melalui bacaan Al-Quranul Karim ataupun doa-doa Nabi SAW. Satu hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir, ya, radhiyallahu anhu. Dia kata, satu hari Rasulullah SAW keluar daripada rumah dia, wa nahnu fi suffah. Waktu tu kami tengah duduk dekat satu kawasan nama di Suffah. Jemaah yang saya kasih, kalau tuan-tuan pernah sampai ke Madinah ataupun mudah kita akan dapat sampai nanti di Madinah, di dalam Masjid Nabawi, kami teringat masa zaman belajar dulu tuan-tuan, belakang makam Rasulullah tu dia ada satu kawasan macam tempat tinggi sikit orang duduk. Dia tempat tu agak tinggi, ya. Banyak orang duduk di kawasan tersebut. Dan tuan-tuan, pada zaman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi yang miskin ni, mereka akan duduk di kawasan itu, dikenali sebagai Suffah. Sebab tu kita dengar Ahlus Suffah, ya. Mereka ini kebanyakannya sahabat-sahabat Nabi yang tidak berada, yang tak ada kerja, ya, yang susah, ya, yang dalam keadaan mereka ni tugas mereka berjihad di jalan Allah sahaja, duduk dalam majlis Nabi. Antaranya sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah selalu dapat duduk dengan Nabi sebab orang lain ada kebun sebagainya, tapi Abu Hurairah ni tak ada. Dia orang susah, tuan-tuan. Dia berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Dia banyak, orang kata apa, menadah depan Nabi SAW, dapat ilmu. Baik, waktu dah masuk, saya habiskan hadis ni sikit. Kata sahabat Nabi, Uqbah ni kata, masa Nabi keluar, waktu tu kami tengah duduk dekat Suffah ni. Kalau belajar dekat tempat kami tuan-tuan, seronok bila Syekh cerita, kita teringat dapat tengok tempat tu, ya. Walaupun bukan tempat asal, maksudnya dengan tempat duduk yang asal tu, tapi tapak tu adalah tapak yang asal. Lalu Nabi tanya sahabat-sahabat, ni Nabi cara dia motivate sahabat. Nabi kata, ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila buthan aw ila al-aqiq. Nabi tanya, siapakah di kalangan kalian ni yang suka pergi ke satu tempat namanya Buthan, ataupun Al-Aqiq. Buthan dan Aqiq ini ada satu nama kawasan lembah. Dia macam sungai, tapi musim tak hujan, dia kering. Kita panggil lembah. Tak jauh daripada universiti kami, Universiti Islam Madinah, ada satu lembah tu, macam kawasan sungai tapi tak berair. Namanya Wadi Aqiq. Dia sempadan antara tanah haram Madinah dengan tanah halal. Jemaah pernah sampai ke Madinah, kalau dibawa ke Masjid Kiblatain, kalau lajak sikit, driver bas bawa lepas sikit akan jumpa Universiti Islam Madinah. Dekat situ ada satu macam sungai, ya. Sungai pun sebenarnya, tapi dia dekat sana ni hujan jarang turun, jadi dia jadi kering. Kereta pun duk lalu kawasan tu juga, ya. Bila tiba musim hujan, dia akan jadi penuh, berair habis. Anak-anak Arab ni nak kata seronoknya musim hujan, dia berenang. Sampai masa kami duduk itu ni, kami tengok sampai ada yang mati pun, seronok sangat, mandi, ambil mati. Sebab dia jarang jumpa air. Ya. Nama ni Wadi Aqiq. Ya. Wadi Aqiq. Nabi kata, ya, suka tak kamu di kalangan kamu ni, siapa yang suka dengan kamu, pergi ke Buthan ataupun Wadi Aqiq ni, pergi buat apa? Nabi kata, pergi sana dan bawa balik 2 ekor unta besar. Tapi bukan dengan cara dosa. Apa Nabi nak sebut ni? Nabi suka buat benda, Nabi sebut nak bagi tarikan pada sahabat. Pelik. Tiba-tiba Nabi kata, ada tak di kalangan kamu ni yang suka pergi ke Buthan ataupun Aqiq, bawa balik nanti 2 ekor unta yang besar, yang mahal, tetapi jangan pergi dalam keadaan bawa balik ni
kamu pergi bergaduh, kamu pergi bertikam, berbunuh, tak? Fi ghairi ismin wala qati'atir rahim, bukan dengan cara putus silaturahim, tak? Artinya Nabi kata pergi ambil elok-elok buat mari dekat aku. Siapa tak nak? Ibaratnya pergi dekat sana, bawa balik 2 ekor unta yang dia panggil kaumawain, naqataini kaumawain. Nak baca syarah panjang, saya ringkaskan sebab masa kita dah masa waktu. Ibaratkan 2 ekor unta yang sangat berharga. Orang Arab kata kalau unta yang bonggol tinggi tu, kaumawain ni unta yang bonggol dia besar. Yang ni antara yang mahal. Tuan bawa balik. Ibaratnya macam kalau kita nak kata pergi, tuan-tuan siapa yang boleh pergi ke Tesco sana ambil barang paling mahal, ataupun pergi ke sana ada 2 Mercedes Benz bawa balik ke surau kita ni. Tapi jangan duk bergaduh, bawa balik macam tu. Dapat free, ada orang bagi. Nabi nak tarik perhatian sahabatnya. Nabi kata bawa balik 2 ekor unta ni. Siapa nak? Nabi nak cerita pasal unta ke? Tak, tuan-tuan. Tapi sahabat-sahabat respon dekat Nabi. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu laka ya Rasulullah. Nuhibbu zalik. Sahabat pun respon. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami suka. Kami kalau pergi ada peluang bawa balik 2 ekor unta hak mahal ni. Siapa tak nak? Kami nak ya Rasulullah. Baik. Rupa-rupanya Nabi bukan nak cakap pasal unta tu, tapi Nabi nak tarik perhatian sahabat. Nabi kata sebenarnya macam ni aku nak beritahu. Afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lamu aw yaqra'u ayatain min kitabillah. Khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil. Nabi kata macam ni sebenarnya aku nak kata. Tidakkah kalian suka dengan kalian ni, kamu semua ni pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke rumah Allah. Pergi sana kamu pergi menuntut ilmu. Ataupun kamu pergi lepas solat tu kamu baca Quran. Kamu baca 2 ayat dia. Nabi sebut yaqra'u ayataini. Baca 2 ayat. Ya. Daripada kitab Allah. Kita ni kalau Allah rezekikan ni kata rugi ni kalau tak boleh mari rumah Allah Taala. Ya. Datang ke masjid, duduk menuntut ilmu. Selepas kita dah solat fardu banganya, ataupun kalau tak ada majlis ilmu kita baca ayat Quran. Nabi sebut 2 ayat. Ya. Yang mana 2 ayat ni aku nak bagi tahu dekat kamu, ataupun kamu duduk menuntut ilmu tadi lebih baik daripada 2 ekor unta besar tadi. Kan manusia kita ni bila nampak barang hak jelas material ni, berketuk ni, barang nampak, barang boleh pegang ni, barang berharga, otak kita cepat-cepat fikir, masya-Allah, wow, benda ni berharga sangat. Ya. Ya, sebelum Nabi bagi tahu pahala benda yang tak nampak, Nabi nak bagi gambaran, kamu fikir ni 2 benda berharga ni. Tapi aku nak bagi tahu sebenarnya kalau kamu pergi masjid, kamu mengaji, kamu belajar dan kamu baca 2 ayat Quran sahaja daripada kitab Allah, lebih baik daripada 2 ekor unta besar yang harga ribu-ribu tadi. Ya. Dan 3 ayat yang kamu baca lebih baik daripada 3 ekor unta. Dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Artinya kalau nak buat bandingan logiknya, kita fikir kalau 4 ekor unta ni mahal gila lah. Kalau banding dengan 4 ayat Quran, akal yang tak beriman akan kata yang mahal ni dari sudut duit ni mesti yang ni lagi dengan daging, dengan duit kalau jual lagi banyak banding dengan 4 ayat Quran. Kita kata na'udzubillah, bahasa orang tak beriman ada apa. Tapi orang beriman, Nabi nak train, nak latih. Nabi kata 4 ayat ni kalau nak banding dengan 4 ekor, 4 ayat yang kamu baca ni lebih baik. Bahkan Nabi kata begitulah seterusnya, 5 ayat lebih baik daripada 5 ekor. 10, 11, beratus ayat yang kamu baca lebih baik beratus-ratus ekor unta. Wa min a'dadin, sampai habis hadis. Baik tuan-tuan, last sekali saya tutup lah kot. Syarah dia panjang, nanti rezeki kita cerita. Sebenarnya apa dia Nabi nak sebut? Kata ulama, ya, nak ceritanya di sini kelebihan yang sangat-sangat jelas, bayanun wadhun fadl qiraatil Quran, kelebihan baca Quran dan kelebihan mengajar dan kelebihan belajar Al-Quran. Ini juga kita kempen ayah yang boleh baca Quran. Ajarlah anak-anak dekat rumah. Selalu kita hantar dekat ustaz-ustaz, dekat ustazah-ustazah, cikgu. Sekarang ni sekolah kafar pun tak ada barangnya. Takkan kita tak boleh nak ajar Iqra? Takkan kita tak boleh nak ajar Qul huwallahu, Qul a'udzu falaq? Baca lepas solat tu, suruh anak duduk, ayah ambil kelebihan mengajar. Mudah-mudahan kalau kita tak dapat datang rumah Allah sebab akan uzuran ni, ya Allah, kurniakanlah kami rezeki pahala macam mana Nabi-Mu sebut dalam hadis Nabi SAW. Dapat ganjaran pahala yang besar. Ya. Kemudian nombor 2, Nabi ulama kata, Syekh Dr. Sa'id sebut di sini juga hadis ini memberitahu kepada kita bahawa ayat Quran yang dibaca lebih mahal daripada segala mata benda dunia ni. Lebih mahal, ya. Dan yang ketiganya, wa fihi isyaratun ila anna qari Quran zakirun li rabbih azza wa jalla la siyama idza kana al-muslimu mutadabbiran muta'ammiran li muradi rabbih
memberi isyarat bahawa orang yang baca Quran dia dikira orang yang berzikir kepada Allah. Lebih-lebih lagi lah kalau dia baca dalam keadaan dia tadabbur, dia menghayati ayat-ayat yang dibaca. Baik tuan-tuan, jadi kita kempen juga tadi, kita kata baca Quran. Kalau kita dah jadi orang baca Quran, tuan-tuan ikutilah kuliah-kuliah ustaz-ustaz, banyak kuliah-kuliah tadabbur. Antaranya guru kami Al-Fadhil Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizullah, tuan-tuan, istiqamah. Setiap pagi saya tengok dia tak pernah jemu. Setiap pagi, hari kerja ke tak kerja, tuan-tuan buka lah Facebook dia, Dr. Abu Anas Madani tu. Hari-hari dia baca ayat Quran, sikit-sikit dia baca, dia hurai, dia tadabbur. Tuan-tuan, dia tadabbur, dia bukan level orang cerita macam orang akademik, orang dekat universiti sebagainya yang susah nak faham. Tadabbur dia cara untuk orang awam. Kita yang tak mengaji tinggi pun insya-Allah boleh faham sikit-sikit. Tuan-tuan, artinya bahasa dia mudah untuk kita bagi faham. Cuma dia ada campur kelatih-kelatih sikit lah. Banyak juga ustaz-ustaz lain, cuma saya duduk tengok, saya sendiri duduk ikuti tuan-tuan. Masya-Allah, kadang-kadang saya buka kuat bagi isteri dengar, bagi anak-anak dengar. Kita ada usaha pagi-pagi tu, kalau kata hari kerja tak sempat, hari-hari cuti, kita tadabbur Quran. Orang yang baca Quran dan dia tadabbur, dia hayati, orang ni tuan-tuan besar kedudukan dia di sisi Allah SWT. Kita berasa rugi, umur macam ni dah nak mati, kita duduk fikir, ya Allah aku takut nanti aku mati, ayat Quran aku faham sikit je. Jadi saya duduk muhasabah sepanjang PKPB ni, bila saya baca tafsir, teringat balik mengaji dulu. Allah Akbar, banyak lagi tak faham ayat Quran. Cukup nak faham juzuk amma tu pun, baca Qul Huwallahu Ahad, Falaq, Nas, Fatihah. Yang tu pun kalau baca boleh mengalir mata. Banyak kelebihan ganjaran, jagaan Allah, peliharaan Allah. Banyak benda yang kita tak faham. Kata Qul ya ayyuhal kafirun ke, baca Alam Tarakai ke, Wadduha ke, Alam Nashrah ke. Tengok tafsir dia, tengok terjemahan dia. Ini masya-Allah, itu dikira juga zikir kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan, minta maaf terlebih masa sikit. Nanti suka sebenarnya nak kongsi dengan jemaah, sebab kita dah lama jarang-jarang jumpa. Saya pun banyak juga tempat lain kita tak pergi, online macam ni lah juga. Dia rindu dengan jemaah. Kita pun rasa ustaz ni pun kalau tak menyampaikan ilmu pun beku situ ke bang. Jadi sekarang ni banyak dengan anak-anak juga. Jadi kita muhasabah dengan anak isteri. Mudah-mudahan dapat sampaikan ilmu sikit sebanyak, mencari pahala di sisi Allah SWT. Tidak ada yang selain daripada itu melainkan dapatkan redha Allah SWT. Sekadar itu sahaja, minta maaf banyak atas masa yang diambil, terlebih sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati pertemuan kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ila liqa, barakallahu fikum jami'an.